الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah bersama kita bersyukurnya kepada Allah Ta'ala yang mana kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala pada pagi ini sama-sama kita dapat menunaikan suatu kewajipan kita selaku hamba Allah Ta'ala, iaitu kita dapat rakaat dan sujudnya pada Allah di awal-awal waktu, di awal-awal pagi, dan sentiasa orang yang menghadiri salatul jamaah di dalam waktu fajar ni, tu subuh, kita dijagai oleh Allah Ta'ala, duduk dalam fi zimmatillah, dalam jaga Allah Ta'ala. Sebagaimana seseorang yang di zaman Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, wali Iraq, pemimpin Iraq di zaman pemerintahan Bani Umayyah, zaman pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan, Hajjaj ni terkenal dengan tajamnya pedang dia. Safakud dima', mudah tumpah darah. Salah sikit kat kau. Mudah kat kau orang. Dia datang di Masjid Haram. Dan dia tawaf di keliling Kaabah. Dia tanya, dia pergi orang semai dia tawaf tu, dia tanya, adakah mung semai jemaah di waktu fajar? Kalau dia tu jawab tu dia tak ada jemaah, tak mari jemaah, dia khat kau. Tapi ada seseorang yang dia pergi tu, dia kata, mu takut tak kat aku? Dia kata, aku tak takut siapa. Dia sebab apa? Sebab dia kata, aku ni semaya jemaah waktu fajar. Dan Nabi raya Allah Ta'ala nak jaga orang semaya jemaah waktu fajar. Maka aku tak perlu takut padamu, walaupun mu ni zalim, walaupun mu ni dan mudah nak sembelih, nak bunuh orang, aku tak nak takut, kerana Allah Ta'ala jamin nak jaga. Jadi dia lepas seorang lelaki ni. Iaitu besarnya, dan alhamdulillah kita di bawah jaga Allah Ta'ala. Di bawah jaga Allah Ta'ala. Banyaklah kita bersyukur kerana dengan jaga Allah Ta'ala sahaja yang kita dapat untuk nak hidup lagi pada hari yang panjang ni. Pada nyawa yang ada lagi ni, kita nak hidup sebagai hidup yang memberi faedah lah pada kehidupan dunia, lebih lagi pada kehidupan akhirat. Kita agak umur kita ada lebih lagi ni, umur yang berfaedah, umur yang berpanjang, bukan sekadar panjang lah hidup dunia ni, tapi umur yang panjangnya sampai terus pada akhirat. Kebaikan yang kita laku sebelum pada ni, atau yang kita akan laku lagi lepas pada ni, dan menjadi kebaikan yang berpanjangnya hidup umur kita sampai kepada hari akhirat. Jadi dalam beberapa hari yang kita alami beberapa berita dunia, beberapa tragedi dunia, lebih-lebih lagi yang berlaku terhadap umat Islam kita dan yang berlaku terhadap dunia-dunia Islam. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam yang panjang ni, dah 1400 tahun,
umat-umat Islam yang dahulu pernah menjadi umat yang paling besar. Menjadi cakrawala yang terbesar, empire yang terbesar, yang diakhiri dengan Daulah Uthmaniyah. Semenjak daripada Daulah Khilafah, lepas pada Nabi SAW, maka naiknya Khilafah Ar-Rashidin, lebih kurang 40 tahun, sampai tahun 40. 40 tahun lebih. Kemudian datang pula Bani Umayyah, lepas tu Bani Abbasiyah, lepas tu marilah beberapa kerajaan Selajuk ke kerajaan Mamalik. Di zaman Bani Abbasiyah tu berpecahnya beberapa kerajaan. Ada kerajaan Ubaidiyah, kerajaan Mamalik, atau ada khilafah Islam yang berada di Spain. Daulah Amawiyah lari daripada Syam, lari pada Syam, dibinakan satu daulah kerajaan Islam di negeri Spain. Yang runtuhnya lebih kurang 500 tahun, tahun 1500 lebih runtuhnya daulah Islam di negeri Spain. Maka apabila pecahnya Bani Abbasiyah, maka naik pula satu kerajaan Islam, iaitu kerajaan Daulah Uthmaniyah bersama dengan Daulah Amawiyah di Spain. Tapi Spain tu runtuh dulu tahun 1500, runtuhlah, habislah. Maka terbangunnya Daulah Uthmaniyah, cakrawala Ottoman, terkenal dengan cakrawala Ottoman ni. Bangunnya Daulah Uthmaniyah yang masuk meretahnya di negeri Turki zaman ini. Dapat membukanya Madinah Konstantiniyah, Konstantinopel dia panggil, Madinah Konstantiniyah di Istanbul. Usaha untuk nak membuka Madinah Istanbul ni, Madinah Konstantiniyah dia panggil, duduk di bawah kerit Roman. Roman Byzantine dia panggil. Kerajaan Roman Byzantine ataupun Byzantine. Roman Byzantine. Ibu kota yang terbesar, sehingga ulama di segi geografi dia kata, "Lau kanat ad-dunya mamlakatun wahidah lakanat al-Qustantiniyah aslah al-mudun litakuna asimatul laha." Dia kata, kalaulah dunia ni ada satu kerajaan, satu negeri kerajaan so ya. Mana nelong ni kalau mi cakawat piang keneng dia, maknanya dunia ni dok meretah sutai negeri ya. Negeri ni ya hak meretah sutai dunia. Nascaya Bana Konstantiniyah ataupun Madinah Konstantiniyah tu lebih patut menjadi ibu kota pada dunia. Ibu kota pada dunia. Kalau kita tengok di zaman kita juga, dia ni strategi yang terbesar ni, Konstantiniyah ni, negeri Istanbul ni. Kerana dia duduk di antara dua tawib. Di zaman kita ni duduk di antara dua tawib. Setengah dia duduk di tawib Asia dan setengah duduk di tawib Eropah. Dan strategi tepat dia comel macam-macam lah. Kalau bagi Turki memanglah. Kita tak biasa pergi pun tak apa, kita pergi dengan Google boleh. Kita tak pernah pergi lagi, kita menjelajah dengan kaki kita, tapi boleh kita tengok di dalam tayar yang tangan boleh. Bila Madinah Konstantiniyah ni Madinah Konstantiniyah ni lepas pada beranaknya Nabi Isa lebih kurang 330 tahun dibina dah. Cakrawala Roman, Kerit Roman, cakrawala Kerit Roman. Tapi dia Nikai Ortodoks, bukan Nikai Protestan, Katolik. Dia ada 3 nikai terbesar dalam Kristian, dan Katolik, Protestan, lepas tu Ortodoks. Dia berpegang kepada Nikai Ortodoks. Tahun 330 Masihi, mana lepas pada Nabi Isa beranak mati dah Nabi Isa ni. Nabi Isa ni muda mati. Bukan mati, Nabi Isa diangkat naik langit, muda lagi. 30 Maka lepas pada 330 tahun dibinakan Madinah Bana Konstantiniyah sebagai ibu kota cakrawala Roman tawan ok. Madinah Konstantiniyah. Siapa yang bina? Dia itu
Raja Konstantin. Raja Konstantin lah tu letak kat Madinah, Konstantinia. Imperator Byzantine Konstantin nama dia. Cakawak Byzantine. Dia bina tahun 330 Hijrah. Masihi. Mana belum daripada lahir Nabi kita SAW. Kan Nabi kita lahir tahun 570 Masihi. Berkurang 570 Masihi. Mana lebih kurang 200 tahun lebih. Belum pada beranak Nabi kita ni, bandar Konstantiniah ni ada dah. Cakawak Roman ni ada. Maka dia menakluki bandar-bandar, mana takluk dunia, takluk sampai kepada Syam semua ditakluk bawah kerajaan Roman. Roman tawan ni. Kerajaan Roman Greek dia panggil, Roman Byzantine, Roman Greek zaman itu. Dan di sana ada kerajaan Persia. Dua ni gile duk perang gile perang benar ke mari. Saya sampai di zaman Rasulullah turunnya suratul Rum. Alif lam mim ghulibatir rum fi anna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rakyat kata cakawak Roman ni akan memenangi di atas cakawak Persia. Karena zaman tu cakawak Persia dapat menakluki beberapa buah negara yang di bawah kerajaan Roman. Tapi dekatnya kerajaan Roman akan mengatasi kerajaan Persia pula. Sehingga Rasulullah SAW membinakan satu kerajaan Islam di negeri Madinah. Mana lah ni ada cakawak Roman, ada cakawak Persia. Apabila timurnya anak Islam, kita tak panggil cakawak Islam lah, anak Islam, mana daulah Islamiyah yang dibinakan oleh Nabi SAW di Madinah. Maka berlakunya beberapa peperangan lah, itu kita tahu sejarah. Sehingga datangnya peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Maka dalam peperangan Khandaq itu Nabi kita cerita beberapa basyarah. Basyarah ini berita baik. Pada masa yang takut tu. Masa yang takut, orang takut belaka. Kerana orang panggil Yutasad, orang panggil tu Yutasad ataupun Timan Sutai, orang-orang Yahudi munafikin capur tangan dengan orang musyrikin Mekah untuk nak datang hancurkan Madinah. Peracur Madinah. Maka tidak ada jalan lain untuk menjagakan negeri Madinah, melainkan Nabi syarat dengan sahabat diberi pengusyuran oleh Salman Al-Farisi suruh galikan parit dinamakan Ghazwatul Khandaq di kawasan As-Sih. Lah ni kawasan Jabal Sal, orang kat Madinah tahulah Jabal Sal, Masjid 7 orang panggil. Dan kawasan As-Sal tu. Dulu ada bukit, mana digalikan, katukkan bukit. Jadi kawasan orang nak mari, yang mari jalan tu, tak lagi jalan lain. Jalan lain ni bukit semua. Maka di jalan itulah kawasan yang dia galikan, lubang sanam plot apa yang gali. Asih tu gali. Maka di saat yang Nabi duk gali itulah Nabi cerita para sahabat dia, la tuftahanna, akan dibukakan Persia, akan dibukakan macam-macam negeri Yaman, akan kamu dapat masuk dalam kota Raja Sabak, macam-macam Nabi royak. Dan setengah daripada Nabi cerita la taftahunna Konstantinia. Selagi akan dibukakan negeri Konstantinia. Jadi orang dengar ni tercengang, walaupun hadis ni pertikai di segi ulama lah. Setengah kata hadis ni dhaif, setengah kata ada hadis ni hasan, tapi banyak-banyak hadis ni masyhur. La taftahunna al-Konstantinia. Dan selagi akan dibukakan Madinah ataupun Merang Konstantinia. Terkenal Merang Konstantinia di zaman itu, Kurung Konstantinopel di Roman tawan, Greek Roman. Terkenal yang terbesar, empire terbesar dan menakluki negeri yang terluas sampai kepada negeri Syam. Mana sepadan dengan negeri Arab tu di bawah cakawak Roman. Nabi kata akan dibuka. Raja Kisra, Kaisar, Raja Kisra ni Yazdajal Persia. Raja Kisra, Kaisar, Raja Roman. Ya Roman ni ibu kota Byzantine, tapi dia taknya mengentar dia di Syam. Dia ada Kaisar. Hatta mari mereka di Syam.
Raja besarnya duduk di Konstantinia. Di Turki. Turki lah ni lah. Dibanding Konstantinia. La taftahunna Konstantinia. Jadi Nabi beri semangat pada sahabat. Di zaman yang sahabat kata, kami ni, kau masa perang Khandaq ni nak pergi buang qada hajat pun takut. Nak pergi qada hajat pun takut. Macam mana kami dapat nak membukakan Madinah Kisra, Madinah Kaisar, Madinah Konstantinia. Tapi Nabi beri semangat, la taftahunna. Demi Allah selagi kamu akan membuka. Bukan buka selalu, malah rakyat benar akan berlaku. La taftahun ni benda orang panggil sirah mustaqbal. Mari sirah qasam. Walaupun pertikaian lah dari segi ulama hadis, adakah hadis ni sahih atau sahih, ada pertikaian, tapi masyhurnya hadis ini Al-Konstantinia, wala na'mal amiru amiluha wala na'mal jais zalikal jais. Dan sebaik pemimpin dia method hak bawa tentera membuka Konstantinia, dan sebaik-baik tentera itu tentera. Itu hadis banyak tu. Dan beserta dengan hadis-hadis yang lain lagi lah. Hadis terdapat masuk Madinah tu Son'a, dapat masuk dalam Qasrul Baida, macam-macam Nabi raya. Kota putih, hak Kisra, kota merah, hak Son'a, macam-macam lah Nabi raya. Hadis dalam memberi semangat pada sahabat pada masa yang mereka tu takut, tapi Nabi raya beritahu baik bahawa kamu menjadi umat akan dapat membukakan dunia ini. Maka selepas pada tu Nabi berwafat, sahabat dia pun pemberantasan khilafah khalifah, maka Abu Bakar hantarlah tentera Usamah untuk memerangi tentera-tentera Roman. Mulai di sepadan, bukan Konstantinia lagi ni, di sepadan Roman negeri Syam tu hantar. Tapi tak jadi peperangan. Kerana mereka itu dengar khabar kata Nabi kita mati. Matinya yang masa dulu ni bukan tahu selalu. Berita nak boleh tahu mati itu bukan sehari dua hari. Berita marif kena gerayak kata matilah. Muhammad yang dakwa kata dia Rasul di Madinah sudah mati. Maka cakap Roman pun dia beripung nak mari Israel. Tetapi Nabi sebelum dia wafat ni, dia lantikkan Usamah untuk bawa tentera dah pergi Israel, cakap Roman. Maka Abu Bakar naik di khilafah pun dia hantarlah. Pertama kali yang dia buat, dia buat mula-mula sekali, dia hantarkan tentera Usamah bin Zaid. Yang Nabi letak tak ada nak pergi kerana Nabi sakit. Tentera ni tubik sekerak lah, tubik sampai di kawasan dekat dengan jamiah saya mengaji tu. Apa macam itu kawasan. Dia buat maaskar situ. Tubik pinggir Madinah lah. Betul tubik Nabi sakit. Nabi mulai sakit. Kata Nabi mulai sakit, Abu Bakar, Umar ni minta izin kepada Usamah untuk kelik Madinah. Kerana Nabi sakit sebentar, sakit berat selalu. Sakit demam, sakit kepala sikit, lepas tu tak boleh bangun. Jadi berat selalu dan penyakit dia. Jadi sahabat minta kelik. Dan sahabat besar-besar Abu Bakar dan lain semua ni minta tangguh dulu tentera ini buat camp situ, tak pergi lagi. Sehingga Nabi wafat berapa puluh hari Nabi sakit sebentar. Apabila wafat Nabi, Abu Bakar pun hantar dia jadi khilafah, dia hantar tentera ni. Tapi tak jadi peperangan. Karena orang Roman tak tubik mari. Dia beripun saja, tapi bila tengok tentera Islam keluar mari dengan keadaan yang jauh ni, bukan dia di Senin ni mari pada Madinah. Sampai sepadan Urdun, sepadan negeri Syam. Itu tak ada pertempuran. Maka selepas pada tu semua khilafah di masa kepada masa Bani Umayyah, hatanya anak dia Yazid ibnu Muawiyah, hatta anak dia pergi kepada Madinah Konstantinia. Kan lepas pada khilafah tu takluk dah Syam jatuh pada masa Umar, dan Persia pun jatuh dah. Dan negeri Syam ni bawah takluk Bani Konstantinia jatuh bawah Islam dah. Jadi boleh dah mentah dia besar ni duduk bawah kerajaan khilafah dah. Siapanya Bani Umayyah? Muawiyah hatta anak dia Yazid ibnu Muawiyah. Tentera ramai bawa tentera sahabat untuk pergi serahkan Madinah Konstantinia. Tapi Islam ni apabila dia datang untuk membuka negeri, dia bukan serah selalu. Dia akan pilih 3 perkara. Pertama, terima Islam. Kena terimakan Islam.
Yang kedua, tak saya terima Islam tak apa, kena bayar jizyah. Bayar jizyah. Tak saya bayar jizyah tu baru berlaku peperangan. Nah, maka timbulnya pertempuran, peperangan di antara tentera yang dibawa oleh Yazid dengan tentera Roman Konstantinia. Tapi tak boleh nak buka. Dia bana dia ni ketat benar. Dan hoka dia besar benar. Saya kata tengok lah ni hoka dia penuh bukit besar. Kampung lomrok มือง dia tu besar benar. Tak padan dengan alat biasa, tak padan. Dengan alat masa tu tidak ada lagi benda-benda besar ke apa, tak ada. Dengan alat senjata biasa ni tak boleh nak terluar masuk pergi pada kampung dia, tak kuasa. Sehingga matinya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari mati. Abu Ayyub ni tu umur 80 ke 90, minta nak pergi perang Konstantinia. Kerana setengah ulama kata dia berpegang dengan hadis Nabi kata seakan dibuka wala na'mal amiruha wala na'mal jishu zalikal jish. Kerana nak jadi sebaik-baik tentera hak Nabi raya. Kerana hak tentera mana boleh buka negeri itu adalah sebaik-baik tentera. Jadi berubuk nak masuk di dalam tentera yang nak buka Konstantinia. Sehingga dia mati dalam peperangan tu, Abu Ayyub Ansari pesan kepada pemimpin Metak suruh jangan buat kelikkan mayat dia, tanamkan di situ. Tanam. Dan sepanjang mana tentera boleh masuk, maka di situlah dia tanam dekat dengan kampung Madinah Konstantinia. Ditanamkan kubur Abu Ayyub Ansari, sehingga ni padalah kubur Ayyub Ansari di Kurung Istanbul tu. Lepas pada tu banyaklah kerajaan, lepas pada Bani Umayyah pun ada lagi, Abdul Malik, Marwan apa semua, hatta tentera tapi tak boleh buka. Hanya pada Bani Abbasiyah tu dia tidak ada usaha kerana masa tu masa negeri Islam tak kuat mana. Ya ada berpecah beberapa buah negeri. Ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah di Spain dan ada Daulah Ubaidiyun. Macam-macam daulah timur, daulah Mamalik, masa di Mesir suku, jadi di Iraq suku, di Iraq pun besar, Bani Abbasiyah, di Spain pun besar, Bani Umayyah, lepas tu di Mesir pun ada daulah Ubaidiyah, macam-macam daulah. Jadi tidak usaha untuk lagi membukakan Madinah Konstantinia tu, tak sempat. Sehingga datangnya, lepas pada runtuhnya Bani Abbasiyah, naiknya kerajaan Bani Utsmaniyah, Utsman Ertugrul. Bagi kita dengan Siri, Turki, Ertugrul. Yang cerita dia untuk nak naik kerajaan Bani Utsmaniyah. Berkata, 7 orang kerajaan Bani Utsmaniyah tak kuasa nak buka lagi Konstantinia. Bawa dia 2-3 orang belum pada, dia pun hatta tentera tapi tak boleh buka. Tak boleh buka. Besar negeri Konstantinia ni besar. Kerajaan cakrawak terbesar ni payah nak buka, tak boleh nak masuk. Kampung dia besar. Sehingga sampai pada masa Muhammadul Fatih. Tahun 1453 ke 543 ni. Sampainya masa Muhammadul Tsani, anak Murad, mana ia jadi khilafah yang ke-7. Yang ke-7 pada Daulah Utsmaniyah. 7 orang dah belum pada dia tu. Tak boleh sampai masa dia lah baru bawa tentera dengan buatkan alat senjata yang terbesar. Tim buat benda besar. Berat 100 berat orang kena 100 orang lelaki tolak benda besar dia. Benda besar sosok benda tu 100 orang lelaki boleh tolak, baru gerak. Besar mana tahu. 10 mai dengar suara. Suara berdeh dia tera tu 10 gi 1 mai, suara dengar 10 mai. Mai ni berapa kilo dah? Dengar suara untuk nak pergi telum kampung Konstantinia. Lepas tu hatta dengan tentera laut berkurang 200 buah perahu tentera laut masuk untuk nak serangkan Madinah Konstantinia. Apabila datang dia siapa Muhammad Tsani, nama dia Sultan Muhammad Tsani. Dia tak ada gelar Muhammadul Fatih lagi kerana dia tidak buka lagi. Lepas pada buka Madinah Konstantinia baru digelarkan Muhammadul Fatih. Gelar itu diberikan dia. Kalau mari itu dia surat, belum pada nak serah dia hantar surat masuk. Hantar surat pergi kepada Raja Konstantin Byzantine.
minta ulama menyerahkan diri dan kami nak buat amal dalam negeri. Kalau nak hijrah, nak sedar, nak tubik pun tak ada apa, nak duduk pun tak ada apa, kami nak buat amal. Tak usah berlaku peperangan. Kerana kalau berlaku peperangan, belum pada ni pun banyak dah berlaku peperangan dan mati, tak kena kira. Tak usah mati, serahkan negeri Konstantinia. Tapi Sultan Raja Byzantine, dia panggil syarak semua. Kerana dia tak nampak jalan lah. Kita ni, mana seolah-olah sekali ni kita nak tahan kaum kamlang hak Muhammad Sani tak lagi dah kita. Dah dulu boleh pertahan lagi. Berkali-kali masa pak dia, tok dia dulu kita bertahan, tak boleh buka negeri kita. Tapi sekali ni tak lagi nampak. Dah kita hancur. Dan banyaklah dalam kabinet dia tu kita serahlah. Tapi raja sendiri dia kata saya tak serah. Kerana bana Konstantinia ni tak ada dah. Orang panggil Timan Sultan hak cakrawat Roman dia. Saya mati. Mereka mati saya. Hebat ke dia lah. Sia-cia biar siasat dia panggil. Apa nama? Dia mati tak apa. Asal jangan mati nama dia. Dah, lawan nak lawan lah salah. Maka putus saya lawan. Tak serah diri. Apabila tak serah, terpaksa berlaku peperangan. Tom selalu lepas benda lah. Dia besar. Dia hak 100 orang tu. Lah apa penjai 100 orang. Orang ladum dia Malaysia tak berhenti. Tom. Hak tu tak ada apa lah. Masuk sutip, kacak, beremak habis. Apa nama dia tu? Dia kampanye dia beremak habis. Kalau lepas dia stay tu pada 6 Mai jauh hari ni. Tom. Mula temuh lah. Bawa temuh tak ada apa. Bawa temuh. Dia boleh serai masuk tentera darat ni, tahan rap, boleh masuk. Dia masuk Madinah Konstantinia. Baru mereka menyerahkan diri. Serahlah. Baru masuk tu, akik yuk tongkau, janganlah. Masuk. Habis. Acuk. Bila masuk dalam tu, pertama kali dia pergi kepada Wihan Hagia Sophia. Hagia Sophia ni, ya, orang Inggeris dia panggil Wihan Saint Sophia. Hagia Sophia. Kanisah Hagia Sophia ni bina masa tu dulu lagi. 330 Masehi lagi. Wihan Saint Sophia panggil. Dan Wihan terbesar kali. Raja-raja mana jadi Raja Byzantine dalam Wihan Saint Sophia ni. Orang panggil sebagai terak setapanan raja. Dalam Wihan Saint Sophia ni. Besarlah. Saint Sophia ni bagi segi agama dia mana terbesar. Benda hak sing saksi dalam agama Kristian. Maka dia, setengah riwayat mengatakan dia, ya, Wihan Saint Sophia ni pun pada masa 1000 tahun belum pada datang dalam Utsmaniyah pun ya macam-macam lah. Ada berutuh, ada peperangan berlaku di antara dia dengan Roman, bakar, macam-macam lah. Bukan kata duk jadi gitu dah. Ya, ada golok, bakar, rutuh, baki, macam-macam. Saya sampai kerajaan Roman sendiri nak jaga tak boleh, tak kuasa, tidak ada hancur. Dah rutuh, seram-som apa semua tak ada bina baru. Tidak baiki sehingga masuknya Muhammad Tsani ini masuk Islam, masuk dalam Konstantinia dan dia minta beli gereja Hagia Sophia ni, Wihan Saint Sophia, minta beli daripada Fort Batluang, minta beli. Dan maka mereka jual. Apabila jual jadi milik dia ubahkan Hagia Sophia tu jadi masjid. Maka digelarkan Masjidul Jami', Masjidul Kabir. Masjid hak daulah Konstantinia, hak daulah Utsmaniyah. Dan tukarkan nama Konstantinia jadi Istanbul. Tukar nama Istanbul. Istanbul ni makna dalam bahasa Roman, bahasa dia makna Islam, Madinatul Islam. Maka ia pian jadi Istanbul. Istanbul jadi Istanbul. Istanbul jadi Istanbul. Lalu ni terkenal dengan Istanbul. Nah, maka sebanyak 500 tahun lebih. Tahun 1543 Hagia Sophia jadi masjid. Sehingga sampai kepada tahun 1936. Dan 1936 runtuhnya Daulah Khilafah Islam di bawah Mustafa Kamal Atatürk tahun 1923. Tahun 1936 lebih kurang tahun juga dia larang tak sewa semaya dalam masjid. Apabila dia nak jadi presiden, jadi apa nama Patiwak Turki, runtuh rabak Islam semua, yang larang pihak Islam tak sewa ada sikit apa. Dia tak sewa pakai hijab, tak sewa mengaji agama, masjid dia tukar jadi tempat pera babi macam-macam. Nama dia comel Mustafa Kamal Atatürk.
terkenal dengan Atatürk bapa Turki. Eropah memujikan Mustafa Kemal Atatürk sehinggaเป็นบุคคลdunia 10 orang si บุคคลที่โลกต้องรู้จักเจ้าพ่อapa ni Turkiแห่งประชาธิปไตยdia panggil Mustafa Kemalประชาธิปไตยkau yang dia tahu nah dia sanjung tinggi kerana dia ni dia berutuhkan Islam lalu tu Eropah sanjung ke tinggi orang Turki tak masa 70-80 tahun tak buca Mustafa Kemal Atatürk sepengah Tuhan. Setiap gambar dia, patung dia mesti ada. Setiap tempat kerajaan kena ada patung Mustafa Kemal. Saya kata siapa ni tak boleh nak butuh lagi panggil rupan hak Mustafa Kemal Atatürk. Saya kata setiap presiden apabila lah jadi presiden kena mari Karawak di kubur dia. Wak kubur besar. Nah, saya kata siapa ni masa Raja Tayyip pun masih ada lagi. Tapi dia usaha. Ambil gambar Mustafa Kemal Atatürk, tak gambar dia. Dulu tak boleh kena gambar Mustafa Kemal Atatürk soal. Gambar presiden lain tak boleh tak. Lalu dia mula letak dua. Dia nak ke tu kerana orang hak 60-50 tahun duk panggil tu duk sembah dan patung Mustafa Kemal Atatürk dalam hati mereka ni sebagai buca dia sebagai tiap pecah dah, sebagai Tuhan dah. Dan orang buat Turki. Tapi orang putus Islam, tapi orang buat Turki. Terkenal dengan negeri Turki Mustafa Kemal Atatürk. Dan dia putus Islam, putus negeri Turki. Sehingga lebih kurang 80 tahun sampai tahun ni 2020 ni dan 40 Maret tubik qarar mahkamah panggil Samsung sulh Turki yok le khamsang hak Mustafa Kemal Atatürk masa tahun 1930 dulu. Ubah kelik jadi masjid semula supaya mana yang diwakafkan oleh Sultan Muhammadul Fatih. Long Nam, Perdana Menteri Raja Tayyip Long Nam dalam khamsang hak besar sungsut. Ubah. Lepas tu nak sembahyang Jumaat minggu depan. Jumaat hak besar sekali nak buka masjid pentangkal lah minggu depan. Tapi lah ni dok bel dok sembahyang biasa tak ada tangkal lah. Mana. Tapi piti tangkal tu minggu depan Jumaat depan akan himpunkan semua tukar. Ni ayat Hagia Sophia yang akan dibuka ni. Dan setapat Yakam tu ada memang ada. Sampai Yakam hak Kristian pun ada. Gambar Maria Mary dia tulis tu Mary, gambar Isa ada di dalam hak kubah dia tu ada. Kerana Islam masuk pun bina barulah. Mana dia tambah menara, tambah apa tu di zaman pemerintah Islam lah. Dan banyak gereja masjid-masjid hak negeri Islam diubah jadi gereja. Di Spain banyak benar. Cordoba, Granada, masjid di Greek, di Yunan. Di Europe tawan banyak daulah khilafah Turki Ismaniyah dulu mereka ambil klik maka dia ubah jadi gereja banyak. Tapi peradaban besar apabila ubahnya Hagia Sophia di zaman Mustafa dia bukan ubah jadi gereja tapi dia ubah jadi mushaf museum. Ya sampai pipitapan bukan semaya tak wis semaya. Bila semaya dia tu enggak. Salah undang-undang kerana bukan masjid. Lepas tu masuk kena bayar duit lah pipitapan ni memang kena bayar duit. Masuk ada tiket ada apa kan. 80 tahun, ia boleh duit dalam masa setahun metam kuapalan 1,000 juta. Duit untuk orang masuk ziarah saja. Maka kerajaan Raja Tayyip ini ubah jadi masjid dan buka kepada orang Turki masuk free. Dan orang luar pun nak masuk free. Karena masjid nak masuk semaya free, tak ada kutip duit. Ngoperaman 1,000 juta setahun ni. Dia tak boleh masuk sebab dia ubahkan Hagia Sophia jenis masjid. Kalau kita kira bodoh dia tu tak boleh duit. Dia tak ada nak duit tu. Duit tu dia sangความเข้มแข็ง masuk dari jalan lain lebih banyak pada tu lah. Dia tak perlu dah tu 1,000 juta belah sikit. Dia ambil hak lain untuk nak wakaf kepada orang Islam. Tapi dunia-dunia ni memanglah pasal dia dah orang Kristian kerja dia. Dia main duit cerak dah sebab hak ni timan hak dia lah sejarah pun memanglah. Tapi mana Islam masuk pergi buka dan Islam ada berhak untuk nak ubahkan gereja jadi masjid. Sebagaimana dalam negeri Kris dia ubahkan masjid Islam di Spain jadi gereja. Kalau kita tengok semua ukiran Islam belaka. Hak tu Islam bina di negeri Spain ubah jadi gereja, semua ubah di gereja. Besar-besar belaka tu. Qasr Hamra hak molek sekali tak ada orang di Spain ni molek sekali lah masjid molek sekali hak Spain di Andalus. Di Ashbilia, kita tengok bola-bola tu lah. Madrid, semua tu. Jadi gereja semua tu masjid. Ubah jadi gereja kerana Kristian halau sebagai orang Islam. Apabila orang Islam ubahkan
Museum jadi masjid. Dunia bakal kata huduh. Dunia bakal murih belaka. Tapi apabila Kristian ubahkan masjid jadi gereja, dunia tak ada pihak kata apa. Senyap. Hak dia, pasal dia berkata. Jadi pelik dunia ni. Dia pelik. Hak dunia Kristian tak apalah. Dunia Arab pun jadi juga. Dunia Arab. Pemimpin Islam Arab pun jadi juga. Murih juga. Murih juga. Jadi belakang-belakang ni takut belakang. Tapi Turki tak takut. Walaupun Amerika oleh siapa, dari negeriku musalat cara. Hak untuk negeriku. Ini hebat negeri. Dan apabila negeri hebat, gagah, kuat, tak cara pia. Negeri aku nak buat. Asal tak salah undang-undang. Pada dia buat, bukan khamsang hak nayuk, bukan khamsang presiden, tapi khamsang hak san. Guna san, mari taksin. Sebab kita kat san sunsut lah guna san lah Tamanung san apa tu lah. Nak yuk pak dia bukan berayuk yuk tapi san yuk tak ada apa. Ya san ni lagu tu siapa dia berita? Dia tu tu. Masa Mustafa Kamal Ataturk berita, dia turut Mustafa nak ke mana? Ni masa Rajab Tayyip berita, nak baik Islam. Dia kena turut. Pasal dia san. Dia manusia, dia boleh unicai. Ai kata salah undang-undang dulu nu. Dah pin. Memang salah sungguh. Sebab apa? Hak wakah nak ubah jadi muthaf kena. Nah, tu mari apa yang berlaku lah. Dan hari Jumaat depan ni lah. Kita bawa apa tu bagi insya-Allah. Ya, apa tu bagi dia dah.